Jadi bila kita sudah dapat ilmu yang yakin, iaitu bila kita pandang pada sifat, itu kita nampak ciptaan semuanya yang mungkin wujud, dan kita sudah ada itu ilmu yakin, kita tahu di sebalik sifat itu zat. Itulah itu tadi yang mungkin wujud, ciptaan mungkin wujud, yang zat itu ciptaan yang wajib wujud. Dan bila kita tahu di sebalik zat itu, kita tahu yang maha halus. Jadi kalau pandangan sifat, kita nampak yang di luar. Bila pandang hakikat, kita nampak zat. Bila pandang makrifat, kita nampak yang maha halus. Jadi di mana kamu memandang yang sifat di luar ni? Kerana sudah tahu ilmu ini, kamu tahu kamu sedang memandang dengan pandangan makrifat, iaitu yang maha halus sedang memandang kamu. Ya, jadi tidak terlepas itu. Jadi bagi yang orang yang sedarkan ni, dia boleh jadi satu kejutan. Tak pernah dia sedar yang Allah SWT memandang itu. Dengan ilmu ini, dia sudah dapat tahu di sebalik ini yang zahir ini, pandangan hakikat adalah zat, dan kau pandang marifat adalah yang maha halus sebahagian di Allah SWT, dan Allah Ta'ala sedang memandang dia, Jadi di mana dia menoleh ke kanan, ke barat, wajah Allah sentiasa mengawasi dia. Jadi dengan kesedaran ini, dia mendatangkan satu kejutan. Kadang-kali kejutan ini sangat hebat, bergegah orang. Terduduk dan menangis. Bergegah dia. Jadi kalau kita tengok di sini, Ibnu Qayyim menulis, tegasnya dia sedang nyenyak, mana dia tidak sedar. Di sebalik semua ini, pandangan makrifat, ada yang maha halus sedang melihat, dia tidak sedar. Seolah-olah dia tidur bersama orang yang sedang tidur atau sedang mabuk. Tapi bila ini terangkat daripada, bila kesedaran itu datang kepada dia bahawa di sebalik semua ini adalah yang maha halus sedang memerhati dia. Ini ada satu pukulan yang kuat. Satu pukulan dari herdikan kebenaran itu, satu pukulan yang kuat demi kebenaran, dia hentak pada hati dia. Maka baru dia tersedar, astagfirullahaladzim. Selama ini aku buta, tidak tahu di sebalik semua ini ada yang maha halus memerhati aku. Dia tak sedar. Itu bila dia sedar tu salah satu pukulan pada hati dia. Di situ buat dia bergegah. Dan mengikut Imam Ahmad Rafi'i, dibukakan pintu kesedaran pada dia, dengan sifat kesedaran dikejutkannya dari 8 orang yang lalai. Jadi dia selama ini, dia tidak sedar Allah melihat dia. Maha halus melihat dia. Maha halus sebagian daripada Allah, dan Allah melihat dia. Dia tidak sedar. Berdapat ini ilmu, baru di mana kamu memandang, di situ wajahku melihat. Ini kesedaran mengejutkan dia dan bawa perubahan pada diri dia. Di sini juga kita tengok kesedaran yang jati. Bila dia sedar, baru dia nampak kebenaran, dikejutkan kepada kebenaran kewujudan Allah. Di mana kau mandang, di situ aku ada. Baru dia sedar di mana pun dia mandang, di situ wajahnya Allah ada. Yang halus-halus ada. Keesaan dia. Di mana pun dia memandang, dia nampak hanya yang maha halus dengan pandangan makrifat kebesaran Allah. Jadi dia lihat kebenaran. Dia nampak keesaan
kewujudan dan kebesaran Allah. Dari kesedaran yang jati pada hati dia. Maka terangkat tutup yang menutupi sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah. Pada semuanya itu dengan sejelas-jelasnya. Baru nampak clear. Ini laksana mata memandang yang tidak diragukan lagi. Jadi kalau saya tanya kalian sekarang, apa di sebalik benda-benda yang kalian nampak sekarang? Kalian akan cakap, zat, itu hakikat. Pandangan hakikat. Apa di sebalik zat itu? Kalian cakap yang maha halus itu pandangan malaikat. Kalian boleh menjawab tanpa ragu. Laksana mata memandang tanpa keraguan. Apa di sebalik semua ini? Zat. Pandangan hakikat. Apa di sebalik semua zat yang maha halus? Pandangan makrifat. Itu yang Imam Ghazali mengatakan terangkat tutup yang menutupi sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah pada semua itu dengan sejelas-jelasnya. Laksana mata memandang yang tidak diragukan. Jadi orang yang tak ada ini ilmu, dia kata, apa di sebalik ini? Tak tahu. Apa di sebalik tembok ni? Batu-batu, orang yang tak tahu. Orang yang tahu, apa di sebalik ini? Yang ada ilmu makrifat. Pandangan hakikat. Di sebalik semua ini zat. Apa di sebalik zat? Yang maha halus. Kadang-kali, apa di sebalik semua ini? Yang maha halus. Itu pandangan makrifat. Jadi mana kau memandang di situ wajahku? Wajah dia yang halus. Wajah. Jadi itu buat dia terkejut lah. Terkejut. Pertama kali dalam hidup dia, dia sedar dia sedang memandang yang wajah yang maha halus dan yang maha halus memandang dia. Di situ dalam hidup dia baru dia sedar. Dia sedar. Itu buat dia menangis. Menangis atau atas kebutaan dia. Buta selama ini. Kebodohan dia mungkin. Dia nangis. Atas dosa-dosa dia yang sudah buat tidak sedar. Yang maha halus sedang melihat. Kan? Dia sudah terangkat tutupnya. Jadi bila ini sudah tersedar, satu macam parut di dalam diri anda, tidak akan hilang. Itu manusia tidak ada upaya untuk mengingati Tuhan sentiasa melainkan mereka yang suci, yang mempunyai cahaya dari kurniaan Allah, membuat mereka tidak lupa akan Tuhan. Sebab orang bekerja memukul batu sambil bekerja, ia berbual dengan rakan-rakan. Jadi bila itu dah terpahit dalam kita berdiri, di sebalik semua ini dengan pandangan makrifat adalah yang maha halus. Itu yang kita boleh buat kerja sambil buat kerja sedar kewujudan yang maha halus. Kita tak boleh lupa. Terpahit dalam diri kita ilmu itu. Maka ini yang saya nak katakan keadaan asal. Bila kita datang kesedaran yang mendalam, dia membersihkan kita punya hati. Pukulan redikan yang kuat, dia buat kita balik kepada kesucian. Kita menjadi suci kembali. Pasal kita sudah sedar kewujudan Allah. Allah melihat kita, kita melihat dia. Jadi kita menjadi suci, bersih, suci, keadaan asal. Makna kita sudah takmu lagi dengan maksiat-maksiat dunia. Kita sudah jijik dengan ini semua. Kita sudah menjadi bersih dengan kejutan kepada kebenaran yang kita lihat. Jadi kalau kita tengok ni, ahli sufi dan makrifat kejutan balik keadaan asal. Kalau kita tengok Nabi Adam dengan Siti Hawa keadaan asal dia. Dua-dua tidak berpakaian dalam surga, tidak berpakaian. Tapi mereka tidak menyedari
kerana mereka dalam keadaan kesucian, bersih, suci. Tidak, ini perkara tidak mempengaruhi mereka. Jadi mereka tidak sedar, mereka tidak berpakaian. Tengok di sini. Hai Adam, diambillah kamu dan istrimu dan makanlah makanan yang banyak ini dan jangan dekat dengan pohon ini. Dan sini tu, sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan rasa telanjang. Dia memang tak ada pakaian. Dua-dua. Tapi kenapa mereka tidak nampak mereka bertelanjang? Kerana fikiran hati mereka bersih. Bersih. Itu bila kita dapat ni makrifat dia pukulan. Di antara pukulan itu dia membuat kita berfikiran bersih. Kita berkeadaan bersih seperti ini. Kita tidak nampak kepada yang terlarang. Jadi dengan sebab itulah syaitan menjatuhkan mereka berdua ke dalam larangan dengan tipu daya. Setelah mereka makan buah pohon itu, terdedahlah, baru orang sedar mereka tidak menutup aurat. Baru mereka cari daun-daun, mulai tutup aurat. Kenapa mereka tidak sedar mereka tidak tutup aurat? Kerana keadaan asal, keadaan bersih, suci. Dan kadang-kadang kejutan di makrifat ni buat kita dalam keadaan itu. Bila kita ada dalam keadaan itu, nak kita pelihara. Jangan hilangkan lagi. Kita sudah ada keadaan itu, kita hilangkan. Bila kita dapat balik ni, pelihara tu keadaan. Kau belum dapat balik, berusaha mendapatkan kembali keadaan asal ini. Nanti kita akan cakap pasal itu. Setelah itu, maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga dan menyebabkan mereka itu terkeluar dari keadaan asal. Kesucian, keadaan suci. Itu. Jadi kita tengok, maka mereka turun daripada syurga dan kita tengok, itu keadaan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Suci, bersih, tidak nampak. Mereka tidak tutup aurat. Tidak sedar. Suci. Kita juga, masa saya muda-muda dulu, of course tak lama dululah kan. Saya dekat kampung main sembunyi dengan anak dara kan. Bersih, suci. Sembunyi bawah reban ayam, bawah rumah, kat sungai, kat pokok, apa. Tak ada apa-apa. Bersih, suci. Keadaan asal. Tak ada kotor-kotor dalam fikiran. Keadaan asal. Jadi anak Adam, bila mereka lahir, mereka dalam keadaan asal. Sebab fitrah mereka bersih. Kita tengok. Bila kita dapat pengenalan dalam alam azali, alastu bi rabbikum, dan tengok setiap bayi dilahirkan bukan saja Muslim dan dalam keadaan fitrah suci, suci. Tengok ni. Anak perempuan, anak lelaki berpeluk, tidur, tak ada apa-apa. Suci. Fikiran suci. Tak ada apa-apa. Bersih. Saya sudah alami ni, mana yang umur saya dah 70 sen, boleh ingat masa kita dalam kampung, kita main sembunyi dengan anak dara kan. Tak ada apa-apa. Tak ada ini, semua tak ada kotor, tak ada bersih, suci. Keadaan asal. Bila kita dapat ni pengenalan kepada Allah, di mana kau mandang, di situ aku ada. Kita sedar dia kewujudan itu buat kita bergegah, air mata turun. Kita menjadi suci. Bila dapat ni keadaan asal, pelihara, jangan lepas lagi. Yang belum dapat, berusaha kepada keadaan asal. Hai anak Adam, sekali-kali kamu dapat, jangan sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan. Syaitan dapat keluarkan latuk nenek kita dari keadaan asal. Hendaklah kita berjaga-jaga. Jadi, untuk kita memperkuatkan ini, kita punya keadaan ini, mempelihara keadaan asal ataupun
untuk kita mendapat kembali keadaan asal adalah ibadah. Ibadah. Setelah kita dah tahu dan makrifat kepada Allah, mulailah sungguh-sungguh kita belajar cara ibadah. Bagi ahli sufi yang mustahil zikrullah. Zikrullah adalah nadi kita. Apa makna zikrullah? Zikrullah, zikr mana ingat. Zikrullah mana ingat pada Allah. Bukan pegang tasbih. Bukan lafaz Allah, Allah, Allah beribu-ribu. Itu bukan. Bukan eja alif lam lam ha dalam minda. Bukan. Zikrullah mana ingat Allah. Ingat. Sebagaimana kita ingat nama kita. Asma. Tidak kita eja. Tidak kita rupakan muka kita. Kita boleh ingat. Ali. Nama kita Ali. Kita ingat Ali. Tidak kita rupakan. Tidak kita ejakan. Kita boleh ingat. Tak ada masalah. Jadi daripada Ali itu ke Allah. Jangan kita lupakan. Jangan bayangkan apa-apa. Ingat saja. Jangan tulis alif lam lam ha. Jangan. Ingat saja. Dia zikr mana ingat. Zikrullah ingat pada Allah. Bagi ahli sufi ini sangat mustahab. Dia ingat pada Allah bukan saja dalam solat 5 waktu. Atau dalam salat sunat. Dia ingat Allah selepas solat. Dia ingat Allah dalam hidup keseharian. Dan bukan saja itu, apabila dia ada masalah, dia balik kepada Allah. Dia ingat kepada Allah. Seperti Nabi Yaqub alaihissalam. Bila hilang Nabi Yusuf, dia kata, aku kembali kepada Allah dan mengadu masalahku pada Allah. Nabi Ayub, dia rujuk balik kepada Allah tentang kesusahan dia. Nabi Yunus dalam perut ikan, balik kepada Allah. Jadi kita zikrullah bukan saja dalam salat, luar salat, dalam hidup keseharian sambil jalan kerja ingat Allah. Kita juga bila ada masalah, balik kepada Allah. Dan bukan saja kita bila ada masalah, balik kepada Allah, rujuk hanya kepada Allah. Tak ada masalah pun, kita sentiasa dengan Allah. Ini ahli sufi. Ini hidup kehidupan ahli sufi. Kita tengok istilah zikrullah. Zikrullah mana ingat Allah. Bukan gentil tasbih. Bukan cakap Allah, 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 Allah. Bukan lisan. Bukan eja dan minda alif lam lam ha. Bukan. Ingat saja. Ingat kepada Allah. Kan? Zikir dalam kataan Arab ingat. Kan? Ada kali diartikan dengan sebut. Tapi kebanyakan setiap kali lafaz zikir disebut sama dalam Quran atau hadis, ialah bermaksud kepada ingat. Zikrullah, ingat kepada Allah. Itulah zikir orang makrifat. Kalau kalian tengok semua yang sudah ikut pelajaran saya, mereka tak ada pegang tasbih. Langsung tak ada pegang tasbih. Kan? Tapi mereka sentiasa dengan Allah. Sentiasa dengan Allah. Itulah yang mustahab. Hebatnya zikrullah, kita tengok. Zikrullah adalah lilin di malam yang gelap. Nadi seorang ahli sufi. Hebatnya zikrullah seperti Rasulullah terangkan. Amal yang paling terbaik dan paling diridai di sisi Allah. Lebih tinggi derajatnya daripada sedekah emas dan perak. Sahabat kata, apa itu Rasulullah? Itulah zikrullah. Lebih dari sedekah wang dan perak. Lebih daripada jihad. Penggal leher musuh. Musuh penggal leher kamu. Jihad. Jadi zikrullah itu lebih daripada sedekah emas dan perak. Lebih daripada jihad. Itulah zikrullah. Makna ingat. Bukan bunyi dan sebagainya. Ingat saja. Dan Rasulullah
menasihat kita, jangan banyak perkataan Allah, 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 Allah tanpa ingat kepada Allah. Kerana sungguh banyak perkataan tanpa ingat kepada Allah mengeraskan hati. Hati menjadi keras. Itu pasal kita jadi panas baran, egoistik dan sebagainya. Dan Allah menjauhi orang yang keras hati. Jadi kita tengok, kita ahli sufi, senyap tapi minda dia sentiasa dengan Allah. Senyap. Orang tak tahu. Ingat dia duduk, diam. Tidak. Minda dia sentiasa ingat Allah. Seperti orang bercinta, sentiasa ingat kekasih. Begitu ahli sufi, sentiasa ingat kekasih dia. Tidak dia sebut-sebut. Tidak dia tulis-tulis. Dia ingat. Duduk diam ingat. Dalam salat ingat pada Allah. Luas salat ingat. Dalam kerja harian ingat pada Allah. Ada masalah balik. Tak ada masalah dekat dengan Allah. Ahli sufi. Ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung, lelaki dan perempuan yang banyak ingat Allah dapat keampunan dan pahala yang besar. Sesungguhnya ingat akan Allah adalah besar keutamaan dari ibadah-ibadah yang lain. Cara. Di sini bagi kalian nak ikut caranya saya tunjukkan. Dan bagi yang baru, ikutlah supaya mampat. Saya terangkan dulu bahkan baru kita latih. Pertama kita ingat Allah tak boleh apa ada. Pasal kita tak ada data, tak ada informasi tentang Allah. Saya kata, awak ingat bapak saya, tentu you tak boleh ada, tak boleh bayangkan rupa bapak saya, arwah. You tak ada informasi tentang arwah, bagaimana rupa bapak saya. Tak boleh bayangkan. Begitu. Bila kita ingat Allah, kita punya memory dalam minda kosong. Tidak ada informasi kosong. Jadi bila kita ingat Allah, dia mesti kosong. Jadi kita kosongkan minda kita. Lepas itu kita ingat Allah. Dia kosongkan dan hanya hati dengan hanya demi Allah, hati kosong selain dari apa saja selain Allah. Kita melepaskan segala-galanya, ingat Allah saja. Dan minda kita hanya diduduki satu, iaitu ingatan pada Allah. Dan minda itu dikosongkan, dipenuhi dengan ingatan kepada Allah. Okay? Dan ingat ni adalah dalam minda. Hati itu ibarat rumah. Rumah itu hanya ada satu penghuni. Penghuni itu adalah Allah. Jadi minda itu dikosongkan dan dipenuhi dengan ingatan kepada Allah. Jadi dia minda itu sebagai satu rumah, penghuninya satu, iaitu ingatan kepada Allah. Dan penuhkanlah hatimu dengan Allah. Tinggal apa saja di luar pintu khalwat, masuklah ke dalam seorang diri. Kita ingat Allah dalam minda kita. Naik, ingat dia. Dan jangan kasih lain masuk. Jadi bila kita ingat dia, tentu tak boleh rupakan, tak boleh umpamakan. Kerana dia gaib. Tak ada informasi tentang dia. Jadi Allah kosong, tapi kita ingat. Seperti kita ingat nama kita Ali. Begitu Allah. Kita ingat, kosong. Hanya ada ingatan Allah dalam itu. Bahkan kita tumpukan mata kita. Tutup mata kita, tumpukan kepada minda kita yang ada ingatan Allah. Fokus. Fokus. Kan? Tengok gambar ni. Fokus. Mata kita tutup, tengok pada minda. Fokus. Jadi minda batin dan fikiran disatu padukan dengan badan, ditumpukan, dibulatkan sepenuh hati. Fokus. Gerak badan, gerak minda batin dan fikiran dalam diarah kepada ingat pada Allah. Fokus pada ingatan Allah di minda. Tutup segala segi, jangan lain yang masuk. Dan bila anda fokus tu,
maka mata anda terkunci. Terkunci ya, kita tengok ni. Bila kita fokus, kita dah ingat Allah, Allah, kita kosongkan, ingat Allah. Fokus, bila kita fokus, dia kunci. Tak boleh buka. Kunci. Itu kita fokus. Kita tak fokus, senang buka. Buka senang. Bila kita fokus, dia melekat. Melekat. Jadi kita fokus. Ingat pada Allah. Kosongkan minda, ingat Allah. Maka mata kita yang tutup, tujukan kepada minda kita yang ada ingatan Allah. Dan fokus, tumpu fokus. Dia terkunci, kunci. Hendaklah kamu, hati kamu dikosongkan dan selain yang lain dari yang lain dan dipenuhi dengan ingatan Allah semata-mata. Jadilah penjaga pintu hati dengan pedang tauhid. Apa nak masuk, jangan kasih masuk. Fokus betul-betul. Lepas tu istiqamah, bertahan. Bertahan. Okey. Bertahan. Zikrullah, bertahan. Jadi kita cuba, kalian sudah ready? Bismillah, ikut arahan saya. Tutup mata, kosongkan minda. Katakan dalam minda, Allah. Belakang tu, mata fokus pada ingatan Allah dalam minda. Fokus. Boleh cek kalau mata tak terbuka dan terfokus. Fokus dan istiqamah. Bismillah, bertahan. Okey, turun, buka mata, melihat kepada saya. Jadi kita kosongkan minda kita, ingat Allah dalam minda kita, kita fokus, dia terkunci, bahkan kita istiqamah. Apa saya nak tambah di sini? Setiap kali kita buat begini, minda kita menjadi bersih. Pasal zikrullahnya, dia berimpak, ialah cleansing, mana dia membersihkan. Jadi kotoran dalam minda kita dihapuskan. Lebih banyak kita fokus istiqamah, zikrullah, lebih banyak kotoran dari minda kita dibersihkan. Jadi mereka yang tak dapat keadaan asal secara mendadak, mereka boleh mendapatnya dengan sentiasa zikrullah. Bila kita zikrullah, dia membersihkan minda kita.
sikit demi sikit, lama-lama bersih, suci, bercahaya. Itu zikrullah. Jadi sangat mustahak kita zikrullah. Lagi sekali naik, kosongkan minda, katakanlah minda Allah, fokus. Fokus pada ingatan Allah, fokus kunci istiqamah, bertahan. Okey, turun. InsyaAllah kita akan latih bila kita ada kelas setiap hari Ahad dengan saya dan setiap hari Sabtu dengan Pak Deka. Kita akan latih. Pasal ini adalah nadi ahli sufi. Yang cantiknya, kita ingat Allah. Orang tak tahu kita zikrullah. Pasal tak berbunyi, tak ada tanda-tanda luar, pegang tasbih apa tak ada. Senyap, orang ingat kita tidur, kita apa tidak. Jauh panggang dari api, kita ada dengan Tuhan kita. Kan? Yang bagusnya, bila kita ingat dia, ini yang sangat mustahak. Bila saja kita ingat dia, dia ingat kita. Itu dia kata. Ingatlah kamu kepada aku. Dan saya aku ingat kepadamu. Itu pasal dalam salat mesti mengingat. Luar salat mau ingat. Selepas salat ingat dia. Dalam hidup kesadaran ingat dia. Sentiasa ingat dia. Kita ingat dia, dia ingat kita. Kita tidak ingat dia, dia lupakan. Jadi kita ahli sufi sentiasa berusaha mau zikrullah, ingat Allah sentiasa. Aku bersamanya jika ia mengingati aku. Sekiranya ia mengingati aku dalam dirinya, aku akan mengingatinya dalam diriku.
Dan kita tengok juga, apabila hamba-Ku mendekati aku sejengkal, maka akan aku mendekatinya sehasta. Apabila dia mendekati aku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepa. Maka bila dia mendekati aku sedepa, aku akan datang lebih cepat daripada itu. Itu mustahaknya zikrullah. Kita langsung kesenambungan dengan Allah. Bila ingat dia, dia ingat kita. Kesenambungan Allah sentiasa itu. Itu pasal Nabi Yaqub kata, aku hanya mengadu masalah kepada Allah. Bila kita ingat dia, kesenambungan itu ada. Itu pasal dalam doa nanti kita akan tunjuk, mesti mau ingat dia dalam doa. Baru boleh sampai. Kita sini tak ingat. Tak ada. Kita mesti mau ingat dia. Baru kita berdoa. Baru boleh sampai. Pasal bila kita ingat dia, dia ingat kita, itu janji dia. Jadi itulah zikrullah sangat mustahak. Nah, bagaimana kita zikrullah? Ada dua macam yang saya ajar, dua macam lah. Pertama, base camp. Kedua, pintu belakang. Ada jamaah kata, Ustaz, tak ada lain huruf selain base camp. Saya tak ada lain huruf lah. Tapi base camp dalam bahasa Melayu lah, tak ada. Nak cari apa base camp pun tak tahu. Dia base camp ni macam kemah di gunung punya apa? Punya bawah. Foot of the hill. Dan menuju nak naik ke atas lah. Puncak. Base camp, nanti boleh tengok dia. Kedua, caranya duduk pintu belakang. Dua macam kita zikrullah. Ini, tadi yang lain ini bila kita free. Kita tak ada apa-apa, kita nak dengan dia, kita sama ada base camp ataupun pintu belakang. Bila kita free, kita base camp. Base camp mana? Ini kita base camp, kita kat mindah kita. Ingat dia dan tujukan ingatan tu ke atas. Kita dalam mindah ingat dia dan tujukan ingatan itu ke atas. Keluar dari kepala kita. Ini seperti base camp lah. Ya, kita duduk di base camp ni dan kita nak tujukan pada puncak. Dan ini pun sama. Kita ingat dan kita tujukan ingatan pada Allah kerana dia dah berjanji, kau ingat aku ingat kau. Dan kita tujukan ingatan kita supaya dia menyambutnya. Aku ingat kau. Jadi ini yang base camp duduk kat bawah tu. Base camp. Itu satu cara. Kita ingat dia. Jadi bila free itu, naik ingat dia, Allah, fokus, ingat dia, dan tujukan ingatan tu ke atas. Zikrullah tu ke atas. Tujukan, jangan tekan. Jangan paksa. Biasa aja. Tujukan ke atas. Ingat dia, zikrullah, tujukan ke atas. Okey. Itu base camp, kita tengok ni. Dalam solat kita base camp. Kita base camp. Dirikan saya untuk mengingati aku. Jadi kita ingat dia, kita tujukan ke atas, baru kita takbir dan salat. Okey. Jadi ini dia. Naik zikrullah, fokus, kunci istiqamah salat. Okey, kita latih. Jadi ikut arahan saya nanti cakap fokus apa ni, kosongkan minda, ingat Allah, fokus, istiqamah, tunggu arahan saya, agar saya takbir, Allahu Akbar, baca surah Al-Fatihah sampai habis saya akan rukuk, tunduk sikit, sujud, tunduk sikit lagi. Ini latihan untuk khusyuk, bukan latihan salat khusyuk. Belakang saya coba bangun, takbir, baca surah Al-Fatihah, rukuk, tunjuk sikit, sujud, tunduk sikit. Bahkan duduk tayat akhir, baca tayat hingga akhir dan beri salam, bertahan ingatan Allah sampai habis. Kita nak belajar zikrullah dalam salat supaya salat khusyuk.
Okey. Ready semua? Bismillah. Naik, ingat Allah. Allah dalam minda. Fokus. Fokus, kunci, istiqamah. Tunggu arahan saya. Ready, tunggu. Takbir, Allahu Akbar. Takbir. Baca suratul Fatihah. Jangan lepas ingatan Allah. Sudah habis baca suratul Fatihah, rukuk, tunduk sikit. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Lepas tu sujud, tunduk lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Tahan ingatan Allah dalam minda. Bangkit, takbir, baca suratul Fatihah. Tahan ingatan Allah dalam minda. Rukuk, sujud, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat hingga akhir dan beri salam. Tahan ingatan Allah dalam minda, jangan lepas. Dah habis beri salam, tahan ingatan Allah. Okey. Jadi ini kita duduk di base camp. Kita naik ingat Allah dan kita tujukan zikrullah ke atas sambil kita baca. Dan kita jangan terlepas daripada kita punya konsentrasi atau fokus kita pada ingatan Allah. Jadi kita ingat dia, dia ingat kita, kita fokus. Ingat Allah dalam minda kita, kita tujukan ke atas ingatan itu dan kita takbir dan salat. Okay. Lagi sekali, kita naik. Ingat Allah dalam minda, Allah. Fokus. Kunci. Istiqamah. Tunggu arahan. Mantapkan. Takbir. Baca suratul Fatihah. Rukuk.
Wujud. Bangkit, takbir, baca suratul Fatihah. Rukuk, sujud, duduk tayat akhir, baca tayat hingga akhir, beri salam. Habis buka mata lihat saya. Ini kita berkata secara ikhlas. Di cara kita, secara Zoom ni tak berapa sangat jelas tapi boleh juga nampak. Tapi bila kita ada seminar bersendirian, secara sendiri, mana fizikal ramai datang. Bila kita ajar ini, bahkan kita ada break, kita salat zuhur, mereka balik, banyak seria. Ada jamaah yang juga kasaf pun nampak, Ustaz, tengok Ustaz, macam pengantin baru. Betul, berseria kan. Ini hak kata. Ramai kita tengok. Sekarang pun dekat video ni saya dapat lihat beberapa awak dah berseria. Pasal pertama kali mindah ni dibersihkan, diingat pada Allah saja. Bersih, suci. Itu buat berseri. Itu seri yang kita kata yang sesama kita. Ini yang buat kita menyampaikan ilmu ini lebih sedap. Melihat pertukaran air muka. Daripada gelap, gelita kepada berseri. Ada macam pengantin baru berseri. Kenapa dia betul-betul ingat kepada Allah. Dan ini juga balik kepada hadis ini. Lalu dia berdiri melakukan salat seraya memuji, mengagung, memuliakan Allah sebagaimana semestinya. Seraya dia kosongkan hatinya hanya demi Allah. Maka dia akan diampunkan dosa, segala dosa dia. Seperti dia dilahirkan semula. Subhanallah. Bila saya baca ini hadis, baru saya faham kenapa muka awak berseri. Dulu, sebelum ini tak berseri. Ada yang gelap. Gelap sekali. Bila suara ajar ni, mereka salat. Allah. Sampai ada yang kata, Ustaz, macam pengantin baru. Ada macam pengantin baru. Ini ni. Kenapa? Allah mengampunkan dosa dia. Satu kali dia khusyuk, Allah ampunkan dosa dia.
seolah-olah dia baru lahir semula. Born again. Itu. Tapi kalau orang yang lalai, neraka will menunggu dia. Itu Imam Ghazali. Jadi ini yang orang tidak faham. Kalau kita tidak ada ingat pada Allah, zikrullah, kita beribadah akan ditolak. Kamu hadirkan untuk badan-badan kamu, itu kita berdiri dengan begitu baik. Kita menunjukkan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, bukan merdu. Tapi jiwa kamu jauh daripadaku. Sia-sia perbuatan. Jadi perbuatan yang tak ada ingatan pada Allah tidak akan berbalas. Kerana Allah berjanji, ingat kepadaku, aku ingat kepadamu. Dan Saidina Umar berkata, walaupun kita dah tua janggut putih, ibadah kita yang lama semua terhapus kerana gagal ingat kepada Allah. Habis. Tak guna. Jadi kita alhamdulillah dapat ni petunjuk. Saya pun dulu macam awak. Mana ingat Allah. Kadang, salat pun begitu. Sekarang kita dah tahu. Alhamdulillah. Percayalah. Nabi Isa berkata, sesiapa yang bagus sembayangnya akan mendapat apa saja di pohonnya. Nabi Isa. Okay. Dan Nabi Isa berkata, sungguhnya aku kata kepada kamu, siapa yang salat tanpa ingat Allah, mempersendakan Allah. Siapa yang tidak di dalam keadaan bersedia semasa sembahyang, membelakangkan Tuhan dan sedang menghadap serta memuji syaitan. Nabi Isa. Jadi ingat, kita naik ingat Allah, tujukan ingatan itu pada ke atas, takbir Allahu Akbar, dan bertahan sampai itu datang perubahan pada hati kita, atau minda kita. Jadi bersih, suci, seperti dilahirkan semula. Jadi yang belum dapat keadaan asal itu, mesti rajin dalam salat tu, sentiasa ingat secara base camp. Sesudah salat pun secara base camp, setelah salat duduk baring, berdiri duduk baring, ingat pada Allah. Kan? Ini juga kita dah habis salat, kita duduk beri tayat akhir, kita duduk diam. Ingat dia. 1-2 jam. Kalau ada masa setengah jam, kalau tak ada masa 15 minit, kalau tak ada masa. Habis salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertahan. Ingat ada. Tak ada masa 15 minit. Ada masa 1-2 jam, 3 jam, suka ingat. Pasal dia membersihkan itu jiwa, hati. Ingat itu, duduk, ingat dia. Ini doa, ini mustahab. Ini cara base camp juga. Kita naik, ingat dia. Naik, ingat dia. Tujukan ingatan kepada dia. Belakang kita berdoa. Minta apa yang kita hajatkan. Jadi kita naik ke base camp. Jika bencana menimpa kamu, sabarlah dan kembalilah kepada dia. Sesungguhnya Ayub sentiasa rujuk kembali kepada kami. Nabi Ayub teruk dia kena ujian. Balik pada Allah. Nabi Yakub, aku hanya mengadu kesuanku dan kesedihanku kepada Allah. Hendaklah kita utamakan Allah. Ada apa pun balik pada Allah. Dulu orang masa-masa dulu, of course tak lama dulu masa saya lah. Tak lama dulu. Anak gadis ni taat pada ibu bapa tau. Bapa, mak, mak bapak kata, bapa mak kata saya setujulah. Taat. Asma, bapa dan mak ingat nak jodohkan dengan kau si Khalid yang tinggal depan rumah tu. Apa kau kata? Apa mak bapak ingat baik, Asma terimalah. Taatnya anak dulu tau.
Sekarang kalau buat gitu, bapak kahwin dia lah. Saya tak nak. Sekarang minta awak lain. Dulu taat. Jadi kalau dulu, apa juga anak gadisnya akan tanya mak bapak dia dulu. Sekarang dah lain lah. Begitu juga kita mesti taat pada Allah. Apa juga balik pada Allah. Ceritakan masalah kita pada Allah. Seperti Nabi Ayub berkata, Nabi Yaakob berkata, aku mengadukan kesusahanku, kesedihanku hanya pada Allah. Kerana dia Tuhan yang satu. Allah Wahad. Allah Samad yang mentakbirkan sekalian alam. Mentakbirkan semua yang ada. Jadi kita balik pada dia. Apa masalah? Ya Allah, masalah pekerjaan. Masalah rezeki kurang. Masalah tak ada anak. Masalah macam-macam masa cerita minta. Dan kita tahu kalau dia tak beri pun ada hikmah. Kalau dia maha bijaksana, kalau dia beri akan membinasakan kita, dia tidak beri. Tapi kita balik pada dia. Kata dia maha mengetahui segala sesuatu. Balik. Pasal jika bencana menimpa kamu, kembalilah kepada Allah. Kan? Kita naik, ingat dia, serahkan masalah kita seperti Nabi Ayub dan Nabi Yaakob dan tunggu. Tunggu. InsyaAllah datang petunjuk daripada dia mengatasi masalah kita. Dan kalau tidak datang pertolongan daripada dia, masalah itu akan terhurai sendiri. Kita mau yakin pada Tuhan. Setelah aku dekat, aku memakbulkan doa apabila dia berdoa kepadaku. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan bagi jalan keluar dan memberi rezeki yang tiada disangka-sangka datang. Jadi naik, ada masalah naik, ingat dia, ceritakan, serahkan segala masalah dan tunggu. Okey, saya akan bimbing awak dan saya akan minta Allah bukakan pintu doa. Dan bila saya cakap, saya minta Allah bukakan pintu doa untuk awak dan bila cakap, okey, doalah apa yang awak hendak sebelum saya tutup doa itu. Get ready. Awak naik, ingat Allah. Fokus. Kunci istiqamah, tunggu arahan saya. Ya Allah. Ya Allah. Menyampaikan ilmu. Bismillah, doalah, mintalah. Mengadulah pada Allah, mintalah. Lagi 1 minit. Mintalah, jangan segan minta ke Tuhan kita. Apa jua. Tapi jangan lupa akhirat. Baik, saya cukup doa. Rabbana taqabbal du'a. Ajatana ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okey. Jadi ingat bila nak doa, naik, ingat Allah, fokus, belakang, serahkan apa juga masalah kepada dia atau permintaan kepada dia. Dan lepas itu habis doa, tunggulah dia punya balasan pada doa. Kalau lambat, naik lagi minta. Lambat, naik lagi minta. Sampai dapat. InsyaAllah. Jadi itu naik, serah dan tunggu. Naik, serah masalah awak dan tunggu. Nah, duduk pintu belakang lain dengan duduk di base camp. Duduk pintu belakang, kita ingat Allah dalam minda. Tapi kita tak tujukan ke atas. Pasal kita buka mata kita melihat ke depan. Tapi ingatan Allah tetap dalam. Tapi mata kita buka, kita lihat ke depan. Kerana ini kita nak zikrullah masa berjalan. Tak boleh tutup mata kalau nak berjalan kan. Ini jadi kita duduk pintu depan, buka, duduk pintu belakang, buka pintu depan. Mana buka kedua mata dan lihat. Supaya kita tak terlanggar lori, tak terlanggar batu, tak terlanggar lubang. Kan? Kita ingat Allah dan buka mata dan tidak dilalaikan. Okey, ni kali saya akan suruh ingat Allah, fokus dan istiqamah. Belakang saya suruh buka mata dan bertahan. Mana bertahan, nak kebil-kebil tapi ingatan Allah bertahan dalam minda. Okey, bismillah. Kosongkan minda, ingat Allah dalam minda. Fokus, istiqamah, bertahan. Fokus, buka mata, lihat ke depan. Jangan tutup, bertahan ingatan Allah dalam minda. Jadi kita dalam minda ingat Allah, itulah pintu belakang. Dan mata kita terlihat di depan kita, itulah pintu depan. Tapi apa yang di depan, jangan kasih masuk ke dalam. Jangan kasih terdaftar ke dalam. Kerana dalam minda kita hanya satu saja yang wujud, ingatan Allah. Buka mata, tengok, nak kebil boleh. Tapi apa di luar, jangan terdaftar ke dalam. Kerana di dalam minda hanya ada ingatan Allah. Kalau itu boleh tutup mata lagi sekali, try lagi. Kosong, ingat Allah. Fokus, tak fokus, buka mata. Tahan ingatan Allah dalam minda. Mata buka, tengok sekeliling kita. Tapi jangan daftarkan apa yang kita pandang. Dalam minda kita hanya ada ingatan Allah. Jadi kita boleh berjalan ke sana sini, tak ada masalah. Kita nak kebil pun boleh. Asal dalam ingatan Allah ditahan. Jadi kita boleh duduk kat mana lihat orang berjalan. Tapi minda kita ada dengan Allah. Okay, try lagi sekali, tutup mata. Ingat Allah, Allah. Fokus, istiqamah, buka mata. Dan bertahan ingatan Allah dalam minda. Jangan lepas. Dan apa yang lihat di luar, jangan terdaftar ke dalam. Dalam hanya penuh dengan ingatan Allah. Inilah duduk pintu belakang, lihat pintu depan.
Okey. Saya ingat tak ada masalah, awak boleh berjalan, buka mata tapi ingatan Allah tinggalkan. Saya tengok ni, lelaki yang tidak lalai dari perniagaan atau jual beli. Mana hidup keseharian, dia boleh ingat Allah. Dia buat kerja, boleh ingat Allah. Kenapa? Dia duduk pintu belakang, ingat Allah. Pintu hadapan dia buka mata tengok, tapi tak terdaftar. Pada lahirnya mereka lihat barang-barang dan benda-benda di pasar atau pekan. Tetapi dalam mata hati mereka, apa yang mereka nampak ialah Allah. Dalam minda mereka adalah Allah. Mereka jalan, tapi minda mereka ingat Allah. Jadi, zikrullah itu sangat mustahak. Apa yang saya ajar kalian ini ialah zikrullah yang merangkumi bukan saja salat, doa dan sebagainya. Jadi zikrullah itu nadi ahli sufi. Dan kita sokong dengan ibadah-ibadah sunnah. Jadi mereka yang sudah dapat keadaan asal atau mencari keadaan asal, kita sokong dengan ibadah sunnah, iaitu tidak ada cara yang dapat mendekatkan hamba-Ku kepadaku seperti melaksanakan fardu-farduku selain dari fardu dengan melakukan hal-hal sunnah. Sehingga cintalah aku kepadanya. Jadi satu dari kita suruhkan salat malam. Bangun tahajud setengah malam ke, suku malam ke. Memang ada firman dia suruh tahajud. Saya suruhkan 20 rakaat. Sur, saranan. Bukan paksa, bukan satu syarat, bukan. Kenapa saya suruhkan 20 rakaat? Jadi bila masuk tarawih, bulan Ramadan, kita dah saja aku salat tahajud kerana Allah, kita tukar saja aku salat tarawih kerana Allah, 20 rakaat juga, tak berbeza. Jadi, dan kita praktis baca daripada surah At-Takasur sampai ke Tabat Yadah. Jadi bila kita masuk tarawih, kita dapat baca sama juga. Kita boleh tarawih sendiri. Jadi kita sambil kita salat malam, kita praktis untuk salat tarawih di bulan Ramadan. Jadi bangun malam pukul 3 pagi. Jadi mereka yang sudah dapat keadaan asal, jangan susah. Anda akan dikejutkan pada masa tertentu untuk bangun beribadah. Bagi mereka yang belum dapat keadaan asal, yang mencari, naklah latih diri untuk bangun pukul 3:30 pagi, 4 pagi untuk salat malam. Okay. Dah habis salat malam habis, boleh zikrullah sampai subuh. Zikrullah. Dan kalau boleh puasalah sunat. Saya puasa 6 hari seminggu. Ada sahabat-sahabat pun 6 hari. Saya ingat Cik Nasir 6 hari juga. Dan lain-lain sahabat ada 5 hari. Ada 6 hari, ada 4 hari. Kita puasa untuk apa? Menundukkan nafsu. Puasa ni perisai. Ini puasa sunat. Kita boleh puasa sebarang hari, melainkan 5 hari tak boleh. 2 hari raya, 3 hari tasyrik, ini haram. Lain hari boleh. Jadi kalau awak nak ajak ustaz makan lunch, ini hari tasyrik boleh. Lain ataupun ada 2 hari raya atau 3 hari tasyrik boleh. Lain hari awak ajak ustaz makan lunch, ustaz lepak kamu. Cari gaduh. Rasa ustaz puasa. Hari Ahad ustaz tak puasa. Pasal banyak walimah. Nanti kita tak pergi, anak kita kahwin, kita tak datang pula. Jadi inilah perang nafsu. Kamu kembali daripada jihad yang kecil kepada jihad yang besar, iaitu jihadul nafsu. Perang nafsu tak ada holiday,
Kalau kita puasa satu hari lillahi ta'ala, Allah jauhkan dari muka kita, neraka dari muka kita 70 tahun perjalanan. Dan tengok seorang tu tidak diwajibkan berbuka kecuali 5 hari. Tak boleh. Aidul Fitri, Aidul Adha, hari Tasyrik, iaitu 3 hari selepas Aidul Adha, tak boleh. Dan kita tengok di sini juga, mengikut sains scientific report, fasting bagus untuk diri kita. Saya ingat setelah saya punya penyakit ni, saya dapat bertahan kerana puasa. Saya selalu berpuasa. Kalau doktor pun heran, you got diabetes, you can fast, boleh. Then why you take the medicine malam? Itu pening kepala. Jadi saya beli medicine ambil 7 malam. Tapi baru saya pergi hospital ni, dia cakap, diabetes, we have monitor. Nampak okey lah. So kita going to reduce the diabetes medicine, nak reduce. Pasal apa? Puasa. Macam diabetes nak mengatasi saya. Dia puasa. So doktor akhirnya admitted baru ni, your diabetes okay lah. We're going to reduce the medicine. Pasal apa puasa? 6 hari seminggu kan puasa. Jadi puasa tu Rasulullah cakap perisai. Dia adalah perisai puasa. Jadi yang orang cakap, oh diabetes tak boleh puasa, saya puasa. Doktor cakap ada mabuk, tak ada. Ada haus, tentulah haus orang puasa. Buat puasa tu okey lah. Alhamdulillah. Jadi saya surkan kalau ada kekuatan dalam makrifat, puasalah mula-mula Senin Khamis, lepas tu Senin sampai Khamis, lepas tu Senin sampai hari Jumaat, lepas tu Senin sampai hari Sabtu. Kalau nak hari Ahad, terpulanglah. Bagi saya tak boleh. Satu hari saya kasih pada masyarakat. Dari puasa, saya malam berjaga, siang puasa. Mengajilah Al-Quran. Ini kali sufi. Mengaji kalau ada free, bacalah Al-Quran. Tak boleh semua, satu ain pun boleh. Baca Al-Quran. Sedekahlah. Jangan lokek, sedekah. Dan zuhudlah, sederhana, hidup sederhana. Tak mau tunjuk, wah lengan, wah mas. Mas, gigi pun mas. Jangan macam, dia tengok ni, tak cukup tu, tak cukup ini ya too much, ini bloody too much. Sederhana. Hidup sederhana. Tak payah apalah. Awak tengok semua pakaian saya ada dari Mak Tuti. Alhamdulillah, so saya pakai. So, tak kisahlah. Orang kasih kita pakai lah. Kalau awak nampak mahal, orang hadiah. Kalau nak beli memang biasa je lah. Jadi, selain itu, hati mesti ada kasih sayang. Mesti ada kasih sayang. Tapi kalau kita sudah berubah, insya-Allah Allah berfirman, aku akan sematkan sifat kasih sayang pada orang yang beriman. Kita dah berubah. Kita dah jadi dalam keadaan asal atau Tuhan dapat mata hati Tuhan dapat di mana kamu memandang di situ aku ada. InsyaAllah akan disematkan sifat kasih sayang. Bukan sifat kasih sayang, kita jadi gembing juga. Gembing. Nangis. Bila ingat kebesaran dia, nangis. Sifat kasih sayang mesti ada. Kita pegang pada syariah, saya dah terangkan, Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ada masalah ijtihad, ataupun kita boleh tengok pandangan semua mazhab dan pilih yang terbaik. Kalau tidak, kita ijtihad. Itu ahli sufi. Akhir sebenar-benar takut pada Allah. Jangan main-main. Ini bila kita di mana kamu mandang di situ aku ada, bila kita sedar tu bergegar tu.
Tak boleh. Sebenar-benar takut pada Allah. Jangan main-main. Di mana memandang, di situ aku sedang melihatmu. Terengga. Allahu Akbar. Itulah orang yang takut pada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka. Tapi tak nampak dari segi zahir. Tapi dengan kita ni makrifat, di mana kau memandang, di situ wajahku. Baiklah, saya berhenti di sini, kembali pada Bayu.